Kalau kita baca pendedahan seorang doktor yang bernama Dr. Fadil Samirai, dia membahaskan Halim ini sebagai seseorang yang mampu mengekang dan mengawal ketika seseorang itu sedang marah. Jadi bila seseorang tu marah, tiba-tiba dia mampu kekang dan kawal kemarahan dia, bermakna orang macam ni punya sifat halim. Kalau kita nak terobos lebih jauh, yang terbaik kita buka kitab Al-Imam Raghib Al-Asfahani. Dia seorang pakar bahasa. Dalam kitab dia Mu'jan fi gharib alfazil Quran, mufradat fi gharib alfazil Quran. Dia menyebutkan halim ini dengan definisi dabtun nafsi wat tab'i an hayjanil ghadab. Dabtun nafsi wat tab'i, seseorang yang mampu mengekang dan mengawal diri dia, wat tab'i, serta sikap dan tabiat dia, an hayjanil ghadab, ketika dia dilanda menggelegaknya kemarahan. Ni sifat halim. Maksudnya macam ni, sebagai manusia biasa yang ada banyak kelemahan dan kekurangan ni, setiap manusia pasti pernah dalam hidup dia berdepan dengan situasi-situasi ataupun condition yang mana Allah menguji dan memusibahkan dia dengan suasana yang menyebabkan dia tu nak marah. Contoh, ada orang bercakap kurang ajar, menyebabkan kita ni geram nak marah. Ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kita, menyebabkan kita nak marah. Jadi bila kita berhadapan dengan suasana yang menyebabkan kita nak marah, bagaimana kita menghadapi keadaan tu? Kita boleh kawal dan kekang kemarahan ke? Kita dengan terus melakukan tindakan selanjutnya. Mungkin dengan marah kita pi maki balik. Mungkin nak marah kita pi tampak dia. Mungkin nak marah kita pi tendang dia. Ataupun kita punya sifat halim tadi, sabar. Memang aku nak marah, sabar. Situasi bagaimana kita boleh mengawal kemarahan tadi. Siapa boleh kawal masa tu punya sifat halim pada diri dia. Oh, payah ni. Nak kawal sifat marah tu payah. Nak bagi sabar. Sebab tu Rasulullah kata, kalau orang tu sedang marah, waktu tu dia dalam keadaan berdiri, Rasulullah suruh apa? Suruh duduk. Memang duduk ni akan meredakan sedikit. Walaupun marah tu tak hilang, duduk ni jadi lain. Yang dia jadi bertumbuk dan bergaduh tu bukan sebab duduk, sebab berdiri. Sebab berdirilah tengah panas kan. Oi, geram aku, pak. Geram aku, pak, sepak. Masa berdiri, cuba try duduk. Terus duduk dia tak jadi dah, ni jenis nak menumbuk orang ni. Dia main, geram aku setakat gitulah. Lepas tu kalau nak bagi reda lagi, dia suruh apa? Belunjuk ke, baring ke? Oh, baring lagilah jadi nak hilang dah. Lagi ambil wudu. Ambil wudu. Bila ambil wudu, ayat tadi dia terkena pada anggota tubuh kita seumpama air yang menyiram dan menghapuskan panas daripada setan tadi. Unsur setan, unsur api pada kemarahan dan permusuhan. Payah nak kawal ni. Baik. Walaupun demikian, sabar tetap sabar. Sebab itulah kawal kemarahan ni ada condition dia. Benda-benda kecil yang kita rasa benda tu tak perlu bergaduh, cubalah untuk kawal. Tetapi Allah letak sifat marah pada seseorang ni bukan untuk dibunuh. Sifat marah ni bukan untuk dibuang, dicabut terus. Kalau boleh aku ni langsung tak ada sifat marah, jangan. Kita perlukan sifat marah pada situasi-situasi tertentu. Contohlah ni, setakat bergaduh pasal nasi lemak, sabar sudahlah. Tapi sekiranya masa tu agama kita dihina, agama kita dicaci, agama kita diancam, agama kita dikondem dan diperlekehkan, waktu ni bolehlah anda nak keluarkan sifat marah anda. Marah tadi atas dasar marah mempertahankan apa yang telah dilakukan terhadap agama anda. Nabi anda dicemuh, Nabi anda dikutuk, Nabi anda diperkatakan dengan semahu-mahunya. Keluarkan kemarahan ini untuk mempertahankan Nabi dan Rasul anda.
Tapi untuk hal-hal yang kecil, sabar je lah. Macam juga nafsu. Nafsu tak boleh nak buang, sebab Allah yang letak. Cuma nafsu ni perlu dididik. Dididik dengan apa? Dididik dengan agama. Contoh bernafsu kepada lawan jenis, perempuan. Islam mengajarkan bernafsu dengan perempuan, nak didik dia, berkahwin. Tapi kalau kita tak didik, kita lepas macam tu, terjadilah seperti berkhalwat, berzina, berdua-duaan, macam-macam. Nak bunuh tak boleh. Sebab itulah akhlak, dia ada satu ilmu yang dipanggil tasawuf. Tasawuf ni dah untuk membentuk dan mendidik akhlak tadi. Bukan untuk dibuang, bukan untuk dibunuh. Bohonglah, marah ke, apa ke, yang tu hanya boleh dididik, tak boleh nak dibuang. Sebagai seorang manusia, sifat manusia, tengok pada diri Rasulullah. Rasulullah ada sifat marah, tapi bagaimana kondisi marah Nabi? Rasulullah ada sifat cemburu, tetapi bagaimana kondisi cemburu Nabi? Semua tu sifat kemanusiaan. Rasul pun ada, kita pun ada. Cuma baki dia bagaimana kita membentuk, didik dan kawal dia, supaya jadi yang tidak lebih membawa kepada mudarat dan keburukan.